Okey, hari ini kita akan membicarakan tentang ancaman alam sekitar. Okey, kelestarian alam sekitar adalah keadaan alam sekitar yang kekal sama tanpa mengalami penurunan atau kekurangan sumber semula jadi dan kualiti alam sekitar buat tempoh masa yang panjang. Okey, yang kedua, kelestarian alam sekitar ini menjamin keperluan kita pada hari ini dan generasi akan datang. Yang ketiga, disebabkan pertambahan populasi manusia telah menimbulkan satu konflik antara keperluan sama ada memenuhi kehendak manusia atau keperluan untuk menjaga alam sekitar. Okey, yang seterusnya kita ada beberapa strategi untuk melestarikan alam sekitar, iaitu dua, mengurangkan penggunaan sumber yang tidak boleh diperbaharui dan mengaplikasikan penggunaan sumber yang boleh diperbaharui. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk ancaman alam sekitar. Ancaman alam sekitar ni ialah daripada aktiviti manusia. Okey, so dia akan beri kesan negatif daripada kehidupan kita. Okey, antara ancaman alam sekitar ada 5. Yang first, perubahan iklim dan pemanasan global. Yang kedua, penyahutanan dan kehilangan biodiversiti. Yang ketiga, eutrofikasi. Yang keempat, pencemaran. Yang kelima, dan ledakan pertumbuhan populasi manusia. Saya akan terangkan bagaimana perubahan iklim dan pemanasan global itu berlaku. Jadi seperti kita tahu, perubahan iklim bermaksud perubahan suhu bumi, taburan hujan dan juga perubahan angin secara drastik. Jadi perubahan ini dikaitkan dengan fenomena kesar rumah hijau. Jadi kat sini kami akan terangkan bagaimana kesar rumah hijau itu boleh berlaku. Yang pertama, pancaran sinar matahari akan memasuki lapisan atmosfera bumi. Jadi sebahagian daripada pancaran itu akan diserap oleh Okey, jadi sebahagian daripada pancaran itu akan diserap oleh bumi, manakala sebahagian lagi akan dipantulkan semula ke angkasa lepas. Jadi sinaran yang dipantulkan semula ke angkasa lepas akan dipantulkan dalam bentuk sinar inframerah. Okey, yang kedua, yang kedua, sebahagian besar, kan sebahagian besar tadi ada yang dah dipantulkan dan diserap ke dalam atmosfera bumi. Sebahagian besar dipantulkan ke angkasa lepas. Jadi sebahagian besar yang dipantulkan ke angkasa lepas tu, sebahagian besar daripada itu akan dipantulkan kembali ke ruang angkasa, tetapi diserap oleh gas rumah hijau. Ini untuk memastikan suhu bumi berada dalam keadaan yang normal, iaitu tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas, untuk memastikan kemandirian organisma. Okey, seterusnya, lepas telah diserap tu, ada juga aktiviti manusia yang menyebabkan kepekatan gas rumah hijau meningkat. Antara contohnya tadi Najidah dah sebutkan, contohnya pembakaran hutan. Contoh yang lain juga ialah penebangan hutan dan juga pembakaran bahan api fosil. Tadi kau punya part dulu. Jadi Okey, jadi aktiviti manusia ini telah menyebabkan kepekatan gas karbon dioksida meningkat dan juga meningkatkan kesan gas rumah hijau. Jadi seperti kita tahu, sifat gas rumah hijau ni ialah memerangkap haba dan menyimpan haba, iaitu gas karbon dioksida. Jadi bila dia merangkap dan menyimpan haba, akan meningkatkan suhu bumi. Jadi perkara ini telah dinamakan sebagai kesar rumah hijau. Jadi beginilah bagaimana kesar rumah hijau boleh berlaku. Yang terakhir, pemerangkapan haba yang berlebihan telah menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Sebab kita punya bumi semakin, suhu bumi telah meningkat, jadi berlakulah pemanasan global tersebut. Sekian. Seterusnya, kita akan masuk kepada faktor yang menyebabkan kesar rumah hijau. Dalam buku bioskop ada 5. So, yang pertama, pembakaran bahan api fosil yang dikeluarkan oleh kilang, jana kuasa elektrik, exhaust kenderaan bermotor. Bahan-bahan yang tadi tu, diorang akan keluarkan karbon dioksida dan juga nitrogen oksida. Okey, contoh bahan api fosil tu macam arang batu dengan petroleum. Okey, apa yang buatkan karbon dioksida ni buruk untuk alam sekitar? Dia buatkan haba bumi terperangkap, dan bila haba bumi terperangkap, dia menaikkan suhu bumi. Itu yang kita jadi panas tu kan. Lepas tu untuk nitrogen oksida, dia merupakan satu kesan toksik kepada kesihatan manusia. So maksudnya nitrogen oksida ni bukan saja memburukkan alam sekitar, memburukkan bumi, tapi dia memberikan kesan kepada diri kita juga. Lepas tu yang kedua, aktiviti penyahutanan, pembalakan dan pembakaran sampah sarap secara terbuka meningkatkan gas karbon dioksida. Yang ketiga,
penggunaan yang ketiga, aktiviti penternakan membebaskan gas metana. Kenapa pula gas metana ni buruk? Maksudnya tak elok dekat bumi sebab dia merupakan penyumbang utama pembentukan ozon, pencemaran karbon dioksida dan gas rumah hijau. Okay, untuk yang seterusnya, penggunaan baja bernitrogen dalam aktiviti pertanian membebaskan gas nitrogen oksida. Dan yang terakhir, penggunaan bahan aerosol, bekas polistiren serta bahan penyejuk seperti penyaman udara dan peti sejuk membebaskan gas klorofluorokarbon. Kenapa gas klorofluorokarbon ni tak elok untuk bumi? Sebab dia menyebabkan penurunan kepekatan ozon atmosfera. Maksudnya lapisan ozon atmosfera semakin menipis. Okey, itu je.